Battleship adalah kisah armada kapal antarabangsa yang menemui armada asing ketika melakukan latihan permainan Perang Angkatan Tentera Laut. Penyerang asing telah tiba di bumi dengan rancangan untuk mencuri sumber daya bumi. Ketika konfrontasi dengan penjajah mengalahkan kemampuan radar Angkatan Tentera Laut, pasukan Amerika dan Jepun bekerjasama untuk mencari jalan untuk menyelamatkan planet ini. Pertempuran sengit dilakukan di laut, darat dan udara. Kapten Nagata dan beberapa anak buahnya diselamatkan dari perairan dan membantu orang Amerika yang lain dalam mengatur cara yang bijaksana untuk mengesan makhluk asing menggunakan pelampau pengesan gelombang. Mereka menyelamatkan satu makhluk asing dari air dan mendapati bahawa makhluk asing ini sangat sensitif terhadap cahaya matahari dan harus memakai penapis pada siang hari. Dengan menggunakan pengetahuan yang ada, Hopper menyerang kapal asing lain pada waktu subuh menggunakan senapan sniper dengan degata untuk melanggar tingkap kokpit mereka dan membutakan mata mereka dengan cahaya matahari. Kedua-dua kapal musnah dalam pertempuran. Tidak mempunyai pilihan yang lain, kru kapal yang masih hidup kembali ke pelabuhan dan menaiki kapal perang yang hampir berusia 70 tahun yang sepatutnya diubah menjadi muzium. Dengan bantuan penjaga kapal muzium, semua veteran tentera menempur tua. Hopper berjaya meletakkan Missouri ke laut lagi. Mereka berjaya memusnahkan kapal asing terakhir dan melancarkan rangkaian komunikasi memusnahkan makhluk asing dan mengakhiri ancaman pencerobohan. Pengarah, Burt dilahirkan pada tahun 1964 di New York City. Anak lelaki kepada Lawrence Larry, seorang milioner Amerika Syarikat, dan Sally Winkler Burt. Ayah Burt adalah seorang Yahudi. Ibunya pula beragama Kristian. Melalui ibunya, Burt adalah sepupu kedua kepada penulis H.G. Bissinger yang bukunya Friday Night Light yang memberikan asas untuk filem Burt dan CCTV dengan nama yang sama. Ibunya bersama-sama mengasaskan kumpulan pemuda bernama Catalog for Giving dan bekerja di Hospital Psychiatry ketika Burt membesar. Peter adalah seorang pelajar di sistem sekolah Chappaqua. Dia setelah lulus dan dari The Taft School pada tahun 1980, Burt menghadiri Macalester College di St. Paul, Minnesota, di mana dia mengambil jurusan teater dan sejarah teater. Dia lulus pada tahun 1984 dan meneruskan kerjanya dengan berpindah ke Los Angeles pada tahun 1985 dan meneruskan karirnya sebagai perfilman. Penerbitan Battleship adalah filem perang fiksyen sains ketenteraan Amerika 2012 yang terinspirasi oleh permainan papan klasik. Filem ini diarahkan oleh Peter Burt dan dirilis ataupun dikeluarkan oleh Universal Pictures. Filem ini dibintangi oleh Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Rihanna, John Tui, Brooklyn Decker dan Tadanobu Asano. Filem ini pada awalnya dirancang untuk dikeluarkan pada tahun 2011 tetapi telah dijadualkan semula ke 18 Mei 2012 di Amerika Syarikat. Tayangan perdana filem ini berlangsung di Tokyo pada 3 April 2012. Acara ini dihadiri oleh pengarahnya sendiri iaitu Peter Burt, manakala pelakon Taylor Kitsch, Brooklyn Decker, Alexander Skarsgård, Rihanna turut hadir. Kemudian mereka memulakan jelajah Perth yang mengelilingi Madrid, London dan Cartagena di Indias untuk mempromosikan lagi filem Battleship ini. Okey, hai. Sekarang saya akan cerita mengenai para pelakon dalam cerita Battleship. Untuk korang, yang sebenarnya hanyalah pelakon utama. Terdapat juga pelakon lain. Okey, yang utama kita ada Taylor Kitsch sebagai Lieutenant Commander Hopper. Beliau merupakan seorang pegawai teater tentera laut Amerika Syarikat yang tidak bersipil. Beliau telah ditugaskan kepada USS John Paul Jones. Terusnya kita ada Alexander Skarsgård sebagai Komander Stone Hopper, iaitu abang kepada Alex. Dia merupakan pegawai pengetahuan mesin. Terusnya kita ada Rihanna sebagai teknik psikologi kelas kedua, iaitu Coral Writers di USS John Paul Jones. Terusnya kita ada Brooklyn Decker sebagai Samantha Sen, iaitu ahli terapi fizikal. Beliau merupakan anak perempuan Teresa dan teman wanita kepada Alex Hopper.
Seterusnya kita ada Kanada Asano, iaitu Kapten Yuji Nagata, pegawai pemerintah JDS Miyoko. Seterusnya watak utama dalam cerita ni ialah Liam Neeson. Dia bukan Laksamana Terence Sen, seorang komander armada Pasifik Amerika Syarikat dan bapa kepada Samantha Sen tadi. Seterusnya watak settingan, kita ada Hamas Layton, kita ada Jess Plemons, Gregory Dickinson, kita ada Adam Godley, Peter McNichol, Jerry Ferreira, Stephen Bishop, John Spence, Rami Malek, Louis Lobagi dan juga Gary Gap. Seterusnya saya akan cerita mengenai Lord. Cerita ini bermula pada tahun 2005. Sebuah planet bernama Planet G telah ditemukan sebagai planet yang berpotensi dapat dihuni dengan kondisi yang serupa dengan bumi. Setahun kemudian, NASA telah memberikan alat komunikasi di Oahu untuk memberikan kirim isyarat untuk bersentuhan dengan kehidupan. Pada masa yang sama, Alex Hopper telah ditangkap ketika cuba menggoda anak perempuan Laksamana Terence Sen, iaitu Sam Sens. Saudaranya, Komander Stan Hopper memaksa Alex untuk bergabung dengan Tentera Laut Amerika Syarikat untuk memperbaiki dirinya. Pada tahun 2012, Alex dan Sam telah menjalin hubungan. Alex telah berkhidmat sebagai pegawai operasi teknikal kapal induk USS John Paul Jones dan Stone adalah sebagai komander kapal induk USS Simpsons. Tetapi, Alex telah mengambil risiko tindakan disiplin. Semasa latihan Impact 2012, 5 kapal angkasa telah tiba. Kapal komunikasi mereka bertabrakan dengan satelit ketika memasuki atmosfera dan jatuh di Hong Kong. Mereka telah menewaskan banyak orang dan 4 yang lain telah menempuh perairan di luar Hawaii. Simpsons, John Paul Jones dan kapal pemusnah Jepun JDS Miyoko telah dirasat atas perintah Laksamana Sen dan mereka telah menemui struktur terapung. Ketika Alex menyentuhnya, ia telah menciptakan medan kekuatan yang mengelilingi Kepulauan Hawaii, mengasingkan mereka dari 3 kapal pemusnah dari seluruh dunia, sambil memasukkan semua radar dan komunikasi ke dalamnya. 3 kapal perang asing muncul. Dalam pertundangan yang telah dihasilkan, Miyoko hancur, Samson hilang bersama semua orang termasuk Stone. Komander John Paul Jones telah terbunuh dan pegawai kanan seterusnya Alex enggan menerima perintah itu. Ketika Paul Jones melarikan diri dari Miyoko untuk menyelamatkan mangsa yang selamat, pertempuran pun telah berakhir, termasuk komandannya Kapten Yuki Nagata. Alex secara tidak sengaja telah menendang Asia dalam pertandingan bola sepak terakhir. Alien telah melancarkan drone yang dirancang untuk menyebabkan kerosakan besar pada Oahu. Ianya telah memusnahkan pemasukan tentera dan jalan yang menuju ke pergunaan Oahu. Di Oahu, Sam menemani Pusara Lieutenant Colonel Angkatan Darat Amerika Syarikat dan amputer berganda Mike Canales dalam perjalanan mendaki gunung. Setelah menyedari kehadiran makhluk asing itu, mereka telah menemui saintis Carl Zapata yang bekerja dengan karyan komunikasi dan telah memberitahu mereka bahawa orang asing telah mengambil alihnya, dan Mike memutuskan bahawa mereka akan menggunakannya untuk mewujudkan semula komunikasi kenyataan dengan planet asal mereka. Di atas John Paul Jones, anggota tentera laut telah menangkap makhluk asing yang separuh sedar yang membentuk hubungan telepati dengan Alex. Ianya telah menunjukkan kepadanya sejarah bagaimana mereka menghancurkan dunia. Orang asing lain tiba dan mengambil rakan mereka, tetapi seseorang tetap berada di belakang untuk mensabotaj kapal tersebut. Apabila baju perisai makhluk asing itu terbukti sukar ditembus,
Alex memikatnya ke garis tembakan senapang pemusnah Liminci yang telah digunakan oleh Wikers untuk menghilangkannya. Pemeriksaan tergeledak alien yang ditangkap menunjukkan mata makhluk asing sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Asio, Sam, Nix dan Zapata memulakan penganalisis spektrumnya dari makhluk asing dan menggunakannya ke radio John Paul Jones untuk memberitahu mereka makhluk asing bermaksud telekomunikasi kenderaan dengan planet asal mereka. Ketika satelit kemudahan itu berada dalam kedudukan yang tepat di orbit untuk mengirimkan isyarat mereka dalam masa 4 jam. Menjelang malam, Kapten Nagata telah mencadarkan strategi menggunakan amaran tsunami, pentadbiran laut dan atmosfera nasional di sekitar Hawaii untuk mengesan kapal perang asing tanpa radar. Ini memulakan John Paul Jones memusnahkannya dua daripadanya. Kapal ketiga terbukti terlalu sukar untuk difahami oleh peluru badu kapal tersebut, sehingga mereka memikatnya ke posisi di mana ia dilihat dari John Paul Jones dan menghadap ke timur. Ketika tepat matahari terbit, ini memungkinkan Alex dan Nagata menembakkan tingkat jabatan dengan senapan sniper. Ianya telah membutuhkan kru dengan cahaya matahari sehingga John Paul Jones dapat menghancurkannya. Ketika matahari terbit, kapal berusaha untuk menargetkan rangkaian komunikasi, tetapi sepasang drone telah tenggelam John Paul Jones. Alex, Nagata dan beberapa pelaut lain hampir tidak dapat melarikan diri dari kapal yang tenggelam dia. Mereka yang telah terselamat kembali ke Pearl Harbor dan komander kapal perang USS Missouri yang sebelumnya dinonaktifkan dengan bantuan veteran yang telah bersara melindunginya, mengembalikannya ke kesiapan pertempuran. Mereka telah pergi ke rangkaian komunikasi. Mereka berhadapan dengan struktur serapung yang dinyatakan sebagai ibu raksasa. Missouri dapat merosakkan keibuan dengan teruk dan mematikan kekuatan pasukan. Dan Laksamana Sen segera memanggil jet pejuang dari kapal induk USS Ronald Reagan, salah satu menara kapal perang yang membawa tempurung terakhir kapal tersebut, telah dilumpuhkan dalam pertempuran. Jadi Alex dan beberapa pelaut lain membawa pusingan besar ke menara pasti terdekat. Sementara itu, Sam, Nick dan Cole telah berusaha menghentikan makhluk asing itu di barisan komunikasi, di mana Mike membunuh tentera asing untuk bertempur. Makhluk asing itu di barisan komunikasi. Alex telah memilih untuk menggunakan tempurung terakhir Missouri untuk mengajukan susunan komunikasi. Ia menjadikan Missouri tidak terbela dari drone yang dilancarkan oleh ibu perdiri tersebut. Tepat sebelah hantaman, drone itu telah digunakan oleh jet juang Boeing FA-18 tentera udara diraja Australia yang kemudian menamatkan ibu tersebut. Mereka telah menyelamatkan Missouri dan mengelakkan ancaman makhluk asing. Missouri yang rosak kemudian telah kembali ke Pearl Harbor. Setelah konflik tersebut selesai, sebuah upacara telah diadakan untuk menghormati anggota tentera, di mana Alex telah dinaikkan pangkat menjadi Lieutenant Commander dan dipersembahkan dengan bintang perak dan Angkatan Laut Salib selepas kematian saudaranya. Laksamana Sen berjanji Alex akan segera memiliki kapal miliknya, sementara itu juga diorang peluang untuk menjadi Navy SEAL. Selepas upacara itu, Alex meminta ayah Sam, Laksamana Sen, untuk menunaikan perkahwinannya. Walaupun begitu, Laksamana enggan, tapi tidak lama kemudian beliau telah mengajak Alex untuk makan tengah hari bagi membincangkan perkara tersebut. Sekian itu sahajalah plot daripada cerita Battleship ini. Seterusnya adalah watak dan pewatakan. Watak adalah nadi kepada struktur naratif untuk membina atau memperkembangkan sesuatu lakon layar. Manakala dari sudut kesan psikologi pula, watak merangkumi aspek-aspek psikologi, sosiologi dan fisiologi watak.
Ketiga-tiga aspek ini boleh juga dikategorikan sebagai latar belakang cerita yang akan mempengaruhi tindakan watak di dalam cerita. Sesuatu watak itu bukan hanya dilihat pada wajah watak yang bercakap sahaja, tetapi penonton juga perlu tahu ada beberapa aspek utama pada watak seperti aspek fizikal, mental, budaya dan moral. Ini kerana watak melakukan sesuatu perbuatan kepada dirinya, contohnya seperti tabiat, perilaku, sifat, kepribadian, watak, tindak tanduk dan sebagainya adalah berkait dengan elemen-elemen yang ada dalam konsep psikologi ini menunjukkan watak yang dilakukan itu akan menentukan tindakan terhadap sesuatu perkara yang akan dihadapi di dalam filem. Masalah watak dan perwatakan. Yang pertama, Lieutenant Commander Alex Hopper mempunyai masalah watak dalam menzahirkan rasa sedih apabila mendengar berita kematian tentang abangnya. Selain itu, dia sering bertanyakan kepada orang lain tentang tugas yang perlu dibuat olehnya. Seharusnya dia mengetahui kerjanya kerana ia merupakan tanggungjawab sendiri sebagai seorang ketua dan Angkatan Tentera Laut yang akan mengetuai pasukannya, lebih-lebih lagi setelah kematian abangnya itu. Samantha Shane kurang menggambarkan watak sebagai seorang anak perempuan tentera yang ingin membantu Angkatan Tentera Laut di sisi darat. Hal ini boleh dilihat daripada segi pemakaiannya yang tidak menunjukkan kesungguhan untuk bertarung dengan alien ketika di kawasan pengawalan satelit. Selain itu, dia juga tidak menunjukkan reaksi wajah yang takut dan sakit apabila kakinya tersepit di dalam kereta selepas pelanggaran dengan alien-alien tersebut. Masalah watak seterusnya, Komander Stan Hopper mempunyai masalah watak dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang abang yang tegas. Hal ini dapat dilihat apabila adiknya melakukan kesalahan mencuri dan tidak serius dalam kerjayanya. Dia hanya memarahi dan menasihati adiknya agar tidak mengulangi kesalahan tersebut dan lebih fokus pada kerjayanya. Ini menyebabkan watak ini seperti seorang abang yang sangat lembut hati dan penakut. Liam Neeson gagal dalam memainkan peranan sebagai seorang ketua yang sangat bagus kepada anak-anak kapalnya. Hal ini dikatakan demikian kerana dia bersifat acuh tak acuh apabila pasukan Angkatan Tentera Laut diserang oleh alien. Dia tidak memainkan reaksi wajah, kerisauan dan ketakutan yang serius. Sebaliknya, segala urusan kapal dikendalikan oleh anak-anak kapal dan angkatan tentera dari negara yang lain. Masalah watak yang kelima, Raihana merupakan seorang wanita tunggal di dalam pasukan Angkatan Tentera Laut tersebut. Kelemahan wataknya apabila dia pudar dalam menampilkan watak sebagai seorang yang mahir dalam mengendalikan arah kapal. Hal ini berkemungkinan berpunca dari faktor pergerakan tangan dan matanya yang tidak begitu tangkas dalam menguruskan sistem kapal dan menerima arahan daripada ketua kapal. Tadanobu Asano seharusnya memainkan peranan watak sebagai seorang ketua kapal negara Jepun yang agresif dan tegas, namun tidak kelihatan. Hal ini berlaku disebabkan wajahnya yang berkemungkinan cerah dan agak kecil tidak menampakkan watak tersebut dilakukan. Selain itu, dia juga jarang menunjukkan ketegasan dan kesungguhannya dalam bertempur dengan Angkatan Tentera Laut dari negara yang lain. Seterusnya kita ke bahagian muzik. Antara individu yang bertanggungjawab dalam menghasilkan muzik di dalam filem Battleship ini ialah Steve Jablonsky. Beliau telah dipilih untuk menghasilkan soundtrack rasmi bagi filem ini. Beliau juga dipilih atas kejayaannya dengan Transformers franchise sebelum ini. Soundtrack di dalam filem ini menampilkan komposisi asli dari Steve Jablonsky dan menampilkan gitaris rock Tom Morello dari Rage Against the Machine. Beliau juga mendapat pujian dari pengarah Peter Berg, iaitu pengarah bagi filem Battleship ini, kerana menjalankan kerja dengan baik. Pengarah Peter Berg juga menyatakan bahawa Steve Jablonsky antara pengubah lagu yang terbaik yang pernah beliau bekerjasama. Runut bunyi dari Steve Jablonsky dilancarkan pada 8 Mei 2012 dengan panjang 77.28. Antara lagu yang ditulis dan digubah oleh Steve Jablonsky di dalam filem Battleship ini ialah First Transmission, The Art of War, Full Attack dan lain-lain. Jumlah bagi lagu-lagu yang telah ditulis dan digubah oleh Steve Jablonsky di dalam filem ini adalah sebanyak 24 buah lagu. Seterusnya kita ke bahagian pemasaran. Terdapat pelbagai teknik-teknik pemasaran yang digunakan di dalam filem ini. Antaranya ialah trailer. Trailer filem ini dipaparkan di pelbagai platform iaitu di televisyen, YouTube dan lain-lain. Hal ini bagi menarik perhatian masyarakat untuk datang dan menonton filem Battleship ini di panggung wayang. Selain itu, teknik poster.
Penggunaan poster yang menarik bagi mempromosikan filem ini dengan slogan yang sama bagi setiap poster, iaitu The Battle for Earth Begins at the Sea. Poster-poster ini juga memaparkan watak-watak utama di dalam filem Battleship ini, iaitu Rihanna. Seperti kita sedia maklum, Rihanna merupakan seorang penyanyi terkenal di seluruh dunia. Maka ini dapat menarik perhatian masyarakat, khususnya peminat Rihanna, untuk datang dan menonton filem Battleship ini. Dan yang terakhir ialah social media. Filem ini juga turut dipromosikan di social media, iaitu Facebook. Kita sedia maklum bahawa pengguna Facebook adalah pengguna terbanyak, iaitu sebanyak 2.85 bilion. Ini merupakan jumlah yang banyak untuk mempromosikan filem secara atas talian. Bagi kutipan pula, filem Battleship ini mendapat kutipan jumlah keseluruhan sebanyak $303 juta di seluruh dunia berbanding anggaran pengeluaran sebanyak $209 juta. Menjelang akhir hujung minggu pembukaannya, ia mendapati sebanyak $55.2 juta dari 26 pasaran, berada di kedudukan kedua di belakang pelepasan semula filem Titanic 3 Dimension. Jika dibandingkan dengan filem Hasbro yang lain, pembukaan Battleship di United Kingdom berada di belakang filem Transformers pertama, tetapi lebih baik daripada G.I. Joe The Rise of Cobra. Di Amerika Syarikat, Battleship ini memperolehi $8.8 juta pada hari pembukaannya dari pertunjukan tengah malam. Ia memulakan debatannya menjadi $25.5 juta di tempat kedua di belakang filem Marvel's The Avengers. Antara anugerah yang diperolehi bagi filem Battleship ini ialah Hollywood Post Alliance US 2012. Filem ini memenangi anugerah dalam kategori nominee HPA Awards. Seterusnya, pada tahun 2013, filem ini telah memperolehi anugerah BMI Film and TV Awards dalam kategori Winner BMI Film Music Award. Selain itu, bagi anugerah Annie Award, filem ini telah dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori nominee Annie pada tahun yang sama, iaitu pada tahun 2013. Bagi anugerah Golden Smooch Awards 2012 pula telah dinobatkan sebagai pemenang anugerah bagi kategori nominee Golden Smooch. Anugerah yang diperolehi pada tahun 2012 pula adalah Golden Trailer Awards bagi kategori nominee Golden Trailer. Bagi anugerah yang terakhir, filem ini telah bertanding dalam Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Film USA 2013. Filem ini telah dinobatkan sebagai salah satu pemenang anugerah, iaitu dalam kategori Saturn Awards. Sebagai kesimpulan yang dapat kita lihat daripada filem Battleship ini adalah filem ini amat bermanfaat kepada semua pihak, terutamanya pada golongan masyarakat yang berminat dalam bidang perfilman. Filem ini sangat bagus untuk diteladani dan beberapa titik kekurangan dari segi watak dan perwatakan juga boleh diperbaiki dan dipertingkatkan agar kualitinya lebih feminin dan bertaraf. Filem ini juga mampu memberi kesedaran kepada semua lapisan masyarakat bahawa filem ini bukan sekadar cerita, malah dia juga sebagai filem pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, kajian ini juga dapat dijadikan panduan kepada pengkaji pengkaji yang akan datang agar boleh menghasilkan satu filem yang utuh, terutamanya dalam aspek watak dan perwatakan, sembari dengan peradaban